sangat menarik untuk para usahawan dan peniaga, iaitu kepentingan serta peluang perniagaan atas talian. Ya. Dan saya pasti beliau akan banyak memberikan tips dan berkongsi pandangan beliau, ya. Dan oleh itu saya ingin jemput dan menyerahkan sesi ini kepada Encik Muhammad Lokman. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Encik Faris sebagai tuan moderator untuk sesi webinar keusahawanan pada hari ini. Dan terima kasih kerana menjemput Shopee untuk bagi talk lah berkenaan dengan Shopee dan operasi itulah. So saya harap apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua orang yang nak start online business. Okay. So saya akan start share screen kita. Cik Faris, saya tak dapat nak share screen. Okey, tunggu sebentar. Saya kena inform dengan Encik Ghazali dulu. Sebab dia punya admin, so dia akan allow nanti. Kejap lagi ya. Encik Lukman, sorry ya. Terima kasih. Encik Ghazali boleh setting. Thank you. Okay, dah. Okay, boleh. Alright, thank you. Nampak ke slide saya? Okey, nampak. Nampak. Terima kasih. Okey. Okay, sebelum saya start, saya akan ceritakan sedikit. Before an e-commerce platform macam Shopee ni dah datang dekat wujud, so usually ada dua jenis challenges yang seller always face before dia nak start business online. So the first one would be dari segi cost, cost concern, and then the second one would be the right expertise. Okay, so cost concern ni maybe dari segi some of the seller dia nak start online, dia tak tahu nak dia nak setting up website apa semua, nak maintain apa semua. So banyak cost yang dia kena keluarkan dekat situ. So and then dari segi right expertise pula, in order for you to run a whole e-commerce ecosystem ni bukan satu perkara yang mudah. So you either need to learn yourself ataupun cara yang paling senang tapi costly is to hire an rightful expertise lah to run your e-commerce business. Okay, tapi dengan adanya platform seperti Shopee, kita dah permudahkan segalanya. Okay, so bila seller decide untuk start online business through platform seperti Shopee, kita akan berikan satu macam yang kita panggil sebagai seller center. So seller center ni inilah kita dah masukkan everything kat situ, so seller boleh upload produk, boleh nak buat marketing promo, boleh nak tengok order, boleh income, semua ada dalam tu. Nanti saya akan tunjuk macam mana rupanya seller center tu. Okay, tapi sebelum tu bagi saya peluang untuk ceritakan sedikit tentang Shopee. Okay, so Shopee adalah anak syarikat di bawah C Group. So C Group ni founded in Singapore in 2009, and C Group comprises of our games unit which is Garena, and then e-commerce platform seperti Shopee, dan juga payment services platform seperti AirPay. So AirPay ni dia punya produk tu, kalau tuan-tuan perempuan nampak di dalam Shopee, di dalam app Shopee tu ada Shopee Pay kan, itu adalah salah satu produk under AirPay lah. Okay, so kita tengok Shopee dari secara keseluruhan dia, kita punya HQ adalah berada di Singapore, dan selain daripada Singapore, of course kita ada di Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesia, Filipina dan juga Taiwan. Okay, ada 7 countries. Alright, so during the second quarter of
this year kita telah mencapai gross merchandise value ataupun erti kata senang dia adalah revenue dia lah, hasil jualan sebanyak $8 billion. Okay. So dari segi gross orders pula, secara keseluruhan 7 countries ni kita telah mencapai 659.9 million orders for the second quarter this year lah. Okay, kita kecilkan skop sikit, kita tengok di Malaysia. So in Malaysia we have more than 800,000 active sellers yang menjual di dalam Shopee. And then in Shopee Mall, kita ada lebih 1,200 brands and retailers on Shopee Mall. Okay, so apa bezanya Shopee Mall ni? So Shopee Mall ni is where we house all the original premium brand principal itself yang di dalam Shopee Mall ni lah. So di dalam Shopee Mall ni tuan-tuan perempuan boleh tengok semua brand-brand original ada dalam tu. Samsung ke, Xiaomi ke, ataupun apa lagi, Siti Khadijah ke, Nailofa ke, semua ada dalam tu. Okay. So dari segi social media fans, in Malaysia sahaja kita ada lebih kurang 19 million social media fans. Facebook, Instagram, TikTok, apa lagi, YouTube dan macam-macam lagi lah yang ada presence Shopee. Okay, ini yang saya nak tekankan. Shopee University ni, kita ada Shopee University juga tau. So Shopee University ni kita conduct classes to all our sellers yang nak belajar dengan lebih mendalam tentang Shopee. So kita ada lebih daripada 30,000 sellers yang dah attend this Shopee University. So tuan-tuan perempuan, this Shopee University ni is some sort of kita punya CSR untuk all our sellers. Tuan-tuan perempuan boleh join and it's free. Nanti saya akan tunjukkan dekat mana tuan-tuan perempuan boleh join our classes. Okay. So this is our recent Shopee 11/11 big sale punya result yang saya nak tekankan. Okay, pada hari kejadian tu sahaja on 11/11 kita telah berjaya menjual lebih daripada 200 million orders. Okay, and then yang ini yang saya nak tekankan. So during this year kita sedia tahu yang kita telah dilanda pandemik COVID-19 ni dan semua seller, majority seller-seller yang ada di Malaysia ni cakap affected, dah tak boleh nak beroperasi secara offline. Okay, so most of them, so yang platform macam kita, macam Shopee ni, kita ambil langkah, kita approach all these sellers and kita bawa masuk dalam Shopee ni semua. So and then kerajaan Malaysia juga pun telah cakap invest some of the fund. So kita kita dapatlah fund tu untuk kita tolong all these sellers yang affected during this pandemic from offline to online. Okay, kita ajar apa semua, kita buat kelas apa semua, and once they start their online business in our platform, kita akan use the fund given by the government and turn it into Shopee vouchers. So inilah kira macam tarikan untuk all the buyers untuk masuk this shop and buy and use the voucher. Okay, so during the 11/11 we have empowered Malaysian MSMEs. Ada 3,000 Malaysian SMEs achieve an average of 55,000 in sales during 11/11. So dekat situ nampaklah yang kita dah tolong ramai sellers during this pandemic. Okay, so saya pasti tuan-tuan perempuan mesti tanya what kind of products that you can sell on Shopee. Basically you can sell anything. Okay, anything as long as tak melanggar peraturan Shopee dan juga tak langgar peraturan inilah penjualan barangan lah seperti yang termaktub di KPDN HCP. Okay, so ini adalah statistik kategoris yang tinggi lah di dalam Shopee. So yang paling tinggi adalah kategori fashion. So tuan-tuan perempuan boleh consider to sell any fashion products because it contributes to 30% of total GMV in Shopee. Okay, so health and beauty contributes to 20%, and other categories like other categories 50% lah. So other categories ni like groceries, baby and toys, automotive dan macam-macam lagi. Okay, tak semestinya tuan-tuan perempuan kena ikut statistik ni. It all depends on you. Okay, so kalau tuan-tuan perempuan nak jual fashion, decide nak jual nak jual apa, barangan fashion apa. Kalau nak jual barangan baby pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak campur-campur barangan dalam satu kedai pun tak ada masalah. Okay, like I say,
as long as tak melanggar peraturan Shopee dan juga KPDN HCP, you are free to sell anything on Shopee. Okay. So ini dari segi kategori. Yang ini kita tengok dari segi demografik. Okay. So kalau tengok demografi ni, shoppers age 25 and 32 to 32 are the leading users of Shopee. Okay. And then in terms of race, Malay is the majority. And of course, if you are if you are referring in terms of gender, females are the biggest spender on Shopee. Okay, so dekat sini juga dari segi demografi ni juga tuan-tuan perempuan boleh decide what kind of products yang tuan-tuan perempuan boleh jual. You know, you can refer in terms of age, which is between 25 to 32, or in terms of race, or in terms of gender. Okay, it all depends on you. Alright. So next slide is about mindshare. Apa yang dikatakan dengan mindshare ni? Okay, so apa yang melekat dekat dalam kepala orang yang tengok tu, maksudnya benda tu, you know, it works. Okay, whatever promotion that you do, whatever, you know, marketing initiative that you do, in the head of the buyer, it works. Okay, so perempuan boleh tengok macam mana Shopee kita punya promo. Kita hire ambassador, macam tahun ni kita hire Phua Chu Kang. Okay, macam tahun lepas kita hire Cristiano Ronaldo, dan macam 2 tahun lepas kita hire Blackpink. So now when people see ambassador, people can automatically think, oh, Shopee. Terus ingat Shopee. Nampak Phua Chu Kang je ingat Shopee. Nampak Blackpink je, oh ini Shopee dulu semua kan. So dekat sini apa yang saya nak tekankan adalah when you want to you know, promote you punya business, you will need to make people remember about your brand, about your product, about your shop. Okay, so come up with something creative that people can still remember. So right now, current trend sekarang, orang sekarang selalu tengok TikTok. Okay, so tuan-tuan perempuan boleh gunakan platform ni untuk promote you punya Shopee shop, and then you know, make people drive the crowd tu from TikTok tu to your Shopee shop. Ataupun macam-macam cara yang that you can think of, yang tuan-tuan perempuan boleh fikirkan, so that people can, you know, remember your brand. That is the most important part. Okay, it is not about, you know, it's not about you selling just nak online business. Tak. So kalau you nak start jual online ke offline ke apa semua, of course you want them to always come back to you, right? So you know, come up with something yang creative so that people can remember you punya brand, you punya produk apa semua. Okay. Next, apa yang Shopee akan support bila you join Shopee? Okay. So our unique selling point is always about free shipping program. So every seller yang decide untuk menjual di dalam Shopee are entitled for this free shipping program. You just tunggu order masuk, you set up, of course you need to set up your shop, okay, you need to register an account apa semua, and then once you dah register, you dah upload you punya produk apa semua, you can start sell, okay. So every seller, macam I cakap tadi, every seller yang menjual di dalam Shopee are entitled for this free shipping program, okay. You just tunggu order masuk, and then you print out the consignment note from the system, okay. You print out the consignment from the system, and then you pack you punya order tanpa the consignment note and just hantar dekat courier. Itu saja. Okay, nanti I akan tunjuk lebih lanjut apa itu free shipping program. Okay, and then of course we have our marketing support lah that you can leverage online and offline. Okay. Okay, so macam saya cakap tadi, every seller yang menjual di dalam Shopee, kita akan bagi dia this seller center. So seller center ni lah tempat you can upload you punya produk. You can take a look of you punya orders, berapa banyak yang masuk pada hari ini, and then you can, you know, do marketing promo using our marketing tools yang apa ni lah yang ada dalam Shopee Seller Center tu. So siapa-siapa yang ada Shopee account sekarang boleh masuk seller.shopee.com.my, seller.shopee.com.my, and then you can log in into your Shopee account, and then boleh tengok macam mana interface seller center tu. Nak tengok apa semua, you know, to give you an idea on how to start. Okay, and then one of the feature yang I selalu tekankan dekat my client is always about Shopee Wallet. So basically Shopee Wallet is our security. Every time kalau orang you punya buyer buat order di dalam Shopee, di dalam kedai you apa semua, duit yang dah dia bayar tu dia akan escrow to Shopee punya account dulu. Okay, Shopee akan hold the money first,
And then as a seller, you as a seller akan terima satu notification mengatakan oh you ada order masuk and you kena arrange for shipment. So bila you dah arrange for shipment, you dah hantar apa semua, dah sampai dekat customer, customer tekan order receive, customer tekan order receive, baru duit tu akan release from Shopee to seller lah. So it's like that. Berbanding dengan kalau you deal sendiri dengan buyer, you know the chances of you being scam tinggi. Okay, so banyak kali dah saya dengar dekat luar, even I myself pun pernah experience sendiri, pernah kena scam apa semua. You know, when kita menjual and then kononnya apa customer tu cakap oh dah bayar dah screenshot the payment slip apa semua, bank slip tu lah kan. So you know the bank slip tu kadang-kadang dia boleh edit. Ada some of them yang edit benda tu. So you know chances of being scam tu are very high if you deal directly to your buyer lah. But in Shopee ada this security feature, so the chances tu memang rendah. Nak dengar orang kena scam tu apa semua tu very ni lah, unless you know unless kalau apa ni scammer tu ada cara lain lah untuk scam orang in our platform. Okay, and then also kita ada bagi marketing tools yang you can yang you boleh guna. You nak buat discount promo ke, you nak bagi voucher ke, you nak buat combo deal ke, apa semua tu you boleh tengok. Okay, so log in to the seller.shopee.com.my seller center tu untuk tengok macam mana rupanya seller center tu dan tengok sendiri macam mana rupa dia. Okay, so one of the tools yang I nak tekankan is Shopee live streaming. So tuan-tuan perempuan sedia tahu yang di Shopee sekarang boleh tengok live stream. So kalau tuan-tuan perempuan masuk dekat Shopee apps, okay, masuk dekat Shopee apps. Okay, nampak tak dekat homepage ni ada Shopee Live punya icon. Alamak, tu tekan lain pula. Okay, nampak tak Shopee Live punya icon tu, tekan. And then tuan-tuan perempuan boleh scroll untuk tengok seller-seller yang tengah buat live streaming sekarang. Okay, just like how Facebook Live ataupun Instagram Live, tapi bezanya in Shopee Live, kalau tuan-tuan perempuan, I mean you punya potential buyer tu kalau tengok you punya live streaming, they can interact with you and then if they like it, they can just beli, tekan dekat shopping pack bawah ni and then untuk tengok barang-barang apa yang tengah promo. Okay, so Shopee live streaming is the channel that lets you host, you can host your own interactive live stream session to promote your shop and your products directly to your shoppers. Okay, so shoppers can interact with you. Dia boleh berinteraksi dengan tuan-tuan perempuan. Time tu juga, masa tuan-tuan perempuan tengah buat live tu, time tu juga dia boleh berinteraksi dengan tuan-tuan perempuan. Dia boleh chat ke apa semua, tanya khabar. Kalau tengok screenshot ni, tengoklah. Dia macam, konsep dia sama je macam Facebook Live apa semua. Tapi, macam saya cakap tadi, bezanya dengan Shopee Live, kalau dia berminat, dia boleh terus beli and sambil menonton Shopee Live tuan-tuan perempuan. Okay, that's the best thing about our live stream feature. Okay, the benefit of Shopee live streaming is, of course, you can grow your exposure and increase your shop followers. Okay, and then also you can interact with your viewers, like I said just now, and grab every opportunity to grow your sales. So dekat dalam, you know, of course, bila kita nak buat live stream, kita kena come up with our content. Yelah, kalau kita setakat nak buat je, nak jual produk, nanti orang bosan. So, you know, macam I cakap tadi before this cakap pasal mindshare tu, dekat mindshare tu you can masa you buat live stream tu you can come up with something that can make people remember you punya shop, you punya live stream or whatever that can make people remember about you. Okay, so this is Shopee 2020 calendar. So kita dah come up we have come to the end of the year punya campaign, which is our 12/12 birthday sales. That will happen this Saturday. This Saturday. So yeah, siapa-siapa yang dah pilih barang apa semua dah add to cart, tunggulah masa 12/12 ni akan lagi banyak promo lah yang akan diberi. So basically every year next year, starting this year and onwards, kita punya campaign will be like this lah. Every month akan ada each specific campaign. Kalau dulu kita hanya fokus on Raya and also the 9/9 until 12/12, tapi tahun ni kita start focus on every month akan ada campaign. So macam itu juga pada tahun depan kita akan buat benda yang sama. Okay.
So this is about account registration, transaction flow and also days to ship. So nak register an account tak susah. Macam mana you register account for as a buyer, macam itu juga you register an account for seller. Tapi the best thing about Shopee is kalau you dah register account as a buyer, you can just convert you punya buying account tu into selling account. Macam mana? Okay, sekarang ni kita dah masuk dekat Shopee punya apps, okay. Okay, pergi dekat corner bawah kanan ni, okay, and tekan ni. Okay, ini adalah profile. Ini adalah profile. And kalau scroll paling atas sekali, you can nampak start selling ni kan. You tekan start selling. So bila tekan je start selling tu, maksudnya tuan-tuan perempuan dah masuk dekat bahagian menjual account tuan-tuan perempuan. Okay, as simple as that. Tapi ada certain seller, dia nak apa cakap asingkan profile account untuk membeli dan account untuk menjual. Dia tak nak campur-campur. Tapi it depends on you. Okay, if you want to use the same because kalau you nak separate, you will need two separate phone number lah. Okay, so you dah register account untuk membeli, you kena beli satu lagi phone number untuk register account as a penjual. Okay, tapi kalau you nak convert, you tak perlu beli phone number baru lah, you can just convert macam yang I tunjuk tadi. Okay, as simple as that. So ini adalah 6-step transaction flow macam I dah cerita tadi. So customer akan buat order and buyer menggunakan whatever payment method yang available during checkout, and then payment yang dah dibayar tu akan masuk ke Shopee punya account dulu, and then you as a seller akan dapat notification untuk ship out the item, and then bila dah pass dekat courier akan deliver and then sampai je dekat customer kena tekan order receive. Apa akan jadi kalau customer tu lupa tekan order receive? Okay, basically let's say kalau courier tu sampai hantar barang tu hari ni. Okay, hari ni. So dia akan start kira sampai after 3 days. Kalau customer tak tekan, after 3 days tu sistem akan automatically release the payment into your Shopee account. Shopee account lah, Shopee wallet. Okay. So it's either customer to tekan order receive ataupun you kena tunggulah after 3 days system akan automatically release the payment. Okay. So this is the interface. So this is the interface of Shopee Seller Center. Kalau tuan-tuan perempuan masuk seller.shopee.com.my, seller.shopee.com.my, tuan-tuan perempuan login dekat account tuan-tuan perempuan dan akan tengoklah. So kat sini boleh tengok you punya order, kat sini boleh upload you punya produk, kat sini you boleh tengok you punya marketing promo dan macam-macam lagi. So business insight ni pun of course we have all the data lah. We have all the data for you to analyze you punya marketing trend nanti. Pun ada juga, okay? So ini adalah days to ship. Okay, every time kalau tuan-tuan perempuan dapat order masuk dekat you punya account, okay, you ada masa 2 hari untuk hantar the product, untuk hantar the item to the courier. Okay, so let's say kalau hari ni hari Selasa, okay, hari ni hari Selasa, you punya days to ship, 2 hari days to ship tu adalah you punya last day untuk ship out the item tu adalah pada hari Khamis. Ini adalah contoh. Contoh dia kalau order tu masuk hari Rabu, hari Isnin, okay, customer tu dah buat bayaran apa semua, you punya last day untuk ship out adalah hari Rabu. Tapi kita tak kira pada hari Sabtu, Ahad dan juga public holiday. Okay, let's say kalau you punya order masuk hari Jumaat, Sabtu Ahad ni kita tak kira dia punya days to ship. You punya days to ship akan start kira pada hari Isnin dan last day adalah hari Selasa. So make sure hari Selasa tu you kena ship out the item and pass to the courier. Or else you will be getting a penalty point sebab lambat hantar. Okay. So this is a little bit about Shopee free shipping program. Okay. In Shopee kita dah collaborate dengan Post Laju, DHL, JNT, Ninja Van dan yang terbaru adalah Citylink, and then also kita ada Shopee Express. Dan kalau tuan-tuan perempuan ada menjual barangan yang besar, tuan-tuan perempuan boleh opt for using thelorry.com lah. Okay, so basically this Shopee free shipping program is an initiative by Shopee. So Shopee dah berkolaborasi lah dengan this courier companies. So that kita dapat inilah siapa-siapa yang menggunakan, seller yang menggunakan this courier company as their Shopee punya supported logistic, everything is free, no need to pay. Okay.
So basically you will only need a printer. Tuan-tuan perempuan kena perlukan printer. Sebab apa? Tuan-tuan perempuan kena inilah nanti bila ada order nanti and then kena arrange shipment, tuan-tuan perempuan kena print out consignment note ni yang dah di-generated by the system. Okay, so you don't need to go to the counter and then manually isi borang apa semua, dah tak perlu dah. So you just print out this consignment note, pack the item and then just paste it on top of the order and then just pass to the courier. As simple as that. So this is Post Laju, this is DHL and this is JNT, this is Ninja Van. Dan apa ni lah yang untuk CityLink apa semua I tak ada contoh. So ini adalah sekadar ni lah tuan-tuan perempuan punya reference. Okay. So of course we go to the next slide. Of course some of the question yang I selalu terima adalah Shopee ada charge tak? Charge to the seller tak? Ada. So this is what we call as transaction fee. This is general lah, general charge yang kita charge to every sellers regardless dia normal ke ataupun shopping mall sellers. So every successful transaction, you will be charged 2.12% after ni lah include SST lah, okay, of the final amount paid by buyer, okay, 2.12% from the total of yang customer bayar, itulah. So let's say kalau customer bayar RM100, so you punya income nanti akan dapat kurang daripada 2.12% lah, macam itulah dia punya contoh, okay. So this is how the transaction fee is being calculated, 2.12% times dengan total ni lah payment paid by buyer tu, and then dia punya breakdown macam ni. Product selling point minus dengan total discount vouchers yang diberi oleh seller, and then plus dengan shipping fee. Total discount ni vouchers apa semua ni maksudnya yang termasuk dengan vouchers yang daripada Shopee ke, daripada seller ke, daripada whoever lah, and then also the free shipping voucher and then plus dengan shipping fee. Macam itulah dia punya kiraan dia nanti. Okay. So if let's say kalau apa yang I dah cerita hari ni rasa macam berat, rasa macam you know tak apa faham lagi apa semua, you can go to the Seller Education Hub. Okay, you masuk seller.shopee.com.my/edu. Okay, catat dulu seller.shopee.com.my/edu, and then bila masuk nanti dia akan bawa ke this interface, this website, this Seller Education Hub. Okay, you can tengoklah pelbagai artikel yang kita telah sediakan untuk semua kita punya seller apa semua. And berkenaan dengan kelas yang I cakap tadi, Shopee University ni, tuan-tuan perempuan boleh tekan dekat event, ni. And then dia akan bawa, dia akan tunjuk this calendar, and tuan-tuan perempuan boleh tengoklah tarikh yang ada dot merah dekat bawah tu, maksudnya ada kelas. So ini adalah contoh dia lah. Okay. So in order to make everything easy, so siapa-siapa yang nak menjual di dalam Shopee tu, you can scan this QR code. You can scan this QR code ataupun salin alamat website tu, and then you enter. This will lead you to Shopee University Basic punya web page. So you can scroll down and tengok apa syllabus yang akan diajar. Okay, kalau you berminat, you can just enter you punya email and then tekan register. So nanti kita akan hantar email to you with the link. So let's say kalau hari ni pukul 4 petang ada kelas, so you just tunggulah pukul 4 nanti and enter using the link sent to your email. Okay, I think that's all from me. Thank you. Okay, baik. Terima kasih Encik Lokman di atas perkongsian yang sangat menarik. Ya, banyak peluang dan cara-cara step macam mana nak apply jadi seller and then juga convert from buyer to seller. Indirectly saya pun macam terus ada minat untuk nak selling things. But okay, alright, terima kasih Encik Lokman di atas perkongsian seperti tadi, dan to all the audience, okay, mungkin ada soalan, anda simpan dulu semua soalan anda, okay, dan tolong just nak beritahu yang Encik Lokman di sini kan sebagai untuk share dia punya experience dan juga dia punya pasal Shopee, dia bukannya customer service. Alright. Alright. Dan seterusnya kita akan ke sesi perkongsian kedua bersama penceramah seterusnya,
Dan saya ingin memperkenalkan panel penceramah kita iaitu Encik Muhammad Syukran bin Jamil. Beliau adalah pensyarah keusahawanan dari Institut Kemahiran Marah Kuala Lumpur dan beliau juga adalah pengasas kepada TVET Expert dan dilantik oleh the Malaysia Digital Economy Corporation ataupun MDEC sebagai subject matter expert dan master trainer untuk e-usahawan. Ya. Baik, hari ini beliau akan berkongsi dan mengulas topik cabaran serta peluang perniagaan di era pandemik sesuai dengan kita punya keadaan sekarang ya. Macam yang anda tahu kita di PKPB, PKPD ya. So dan saya percaya beliau akan banyak berkongsi apakah peluang ya, dan oleh itu saya ingin jemput dan menyerahkan sesi seterusnya kepada Encik Muhammad Syukran. Ya. Okey, terima kasih Encik Faris. Dengar tak suara ni? Dengar. Ya, alright. Sebab saya kat office sekarang ni. Tak apalah sambil-sambil kan. Alright, terima kasih juga penerangan baik daripada Cik Lokman Firdaus dengan Shopee. Alright, jadi saya nak berkongsi sikit lah untuk pagi ni. Sekejap buka slide. Okey, jadi sekejap Okay, nampak tak slide saya? Nampak je Cik Faris? Okey, nampak clear. Tempat saya. Okey. Alright, jadi terima kasih kepada Cik Lumar, terima kasih kepada semua usahawan-usahawan dan juga bakal-bakal usahawan di Sabah, especially di Sabah lah. Okey, jadi cabaran kita dalam pandemik COVID-19 ni, especially dalam bidang keusahawanan ini terlalu banyak lah, Jadi saya nak berkongsi sikit lah apa yang saudara-saudari boleh buat semasa COVID-19 dan juga apa peluang-peluang yang wujud semasa COVID-19 ni untuk kita guna pakai untuk kita jana pendapatan, especially tanpa melibatkan modal lah. Okay. Alright, jadi saya kenalkan diri saya dulu. Okay, Ismi. Dan saya Cik Syukran. Saya dilahirkan di Kota Belud, Sabah. Dia satu negeri. Saya dilahirkan di Kota Belud, Sabah, tapi sudah menetap di Semenanjung agak lama lah, dekat 10 tahun. Jadi saya kerap mengajar di Sabah. Saya tepat 5 kali saya pergi ke Sabah lah untuk mengajar usahawan di Sabah. Ini sebuah sikit tanya saya lah. Saya merupakan pensyarah di IKM Kuala Lumpur dan juga bekerja di Mara. Ini logo pimpin ni, saya merupakan alumni UiTM, merupakan naib presiden pimpin Malaysia. Logo UC ni saya sambung untuk pendidikan. Logo penjara, saya merupakan subject matter expert yang buat modul untuk banduan-banduan yang pra-release dan juga banduan-banduan yang akan dibebaskan dan apa yang dia nak buat lah, especially dalam bidang keusahawanan. Penjana merupakan program yang saya akan share sebentar lagi, apa yang Mara ada untuk bantu komuniti terutamanya di luar bandar untuk menjana pendapatan dengan selepas terkesannya COVID ni. Dan inilah Econ.my merupakan platform yang saya wujudkan dan kita telah menang beberapa anugerah inovasi peringkat kebangsaan sebagai one of the platform dalam TVET untuk bantu komuniti, especially untuk dalam bidang kemahiran untuk jana pendapatan dan menjadi seorang usahawan lah. Dan juga ini KL adalah tempat saya sambung my PhD dan juga my master lah. Okay. Right. Okay, sebelum kita nak teruskan mengenai, kalau saya cakap bahasa-bahasa biasa lah, bahasa-bahasa pelajar, bahasa-bahasa usahawan ni dia kena selamba kan. Kalau kita nak berniaga, kita kena tengok satu civilization ataupun perubahan industri. Kenapa kita perlu berubah dan kenapa kita perlu jana pendapatan. Pada zaman saya dahulu, zaman saya dengan zaman Cik Faris, zaman Cik Ghazali, kita orang nak berniaga tidak ada peluang. Kita tak ada banyak platform. Kita hanya ada boleh jual Maggi dan juga boleh jual aiskrim je kat asrama. Paling teruk pun jual rokok lah. Itu. Tapi pada zaman sekarang ni 2020, banyak platform-platform telah diwujudkan untuk membantu generasi yang akan datang untuk jana pendapatan secara lebih banyak lagi. Kan, contohnya saya tunjuk kat sini perubahan revolusi daripada industri 1.0 sampailah sekarang ni kita bercakap mengenai IR 4.0. Tapi IR 4.0 ni sekarang saya rasa Malaysia pun tak sampai lagi IR 4.0. Sekarang ni kita dah mau mencari kepada IR 5.0. 5.0 ni lagi lah, ni hanya berada di negeri Jepun saja.
Di Malaysia saya rasa tidak ready lagi. Tapi bagusnya berlaku, bukan kata tak bagusnya berlakunya COVID-19 ni. Bila berlakunya COVID-19 di Malaysia ni, perubahan itu berlaku dengan secara cepat. Sebelum ni nak berubah agak lambat, tapi perubahan ni akan lebih cepat lah. Berdasarkan dia punya perubahan industri lah. Okay. Ini sebab sikit lah. Ni saya tunjuk secara gambaran bagaimana dia punya ekosistem akan datang. Pekerja dulunya kita fikir setiap division yang ada dekat sini melibatkan pekerja yang ramai. Tapi bila wujudnya revolusi industri dan juga perubahan-perubahan industri ni, pekerja akan dikurangkan, sistem akan ditingkatkan. Jadi kat mana kita nak kerja lepas ni? Kan? Itu persoalan yang cukup besar dan mana kita nak jana pendapatan. Right. Ini paling simple saya bagilah. Bagaimana kita nak jana pendapatan? First kali kita kena tengok apa yang ada kat diri kita. First kali kita tengok apa yang diri kita. Kita ada ilmu apa, kita ada kemahiran apa. Itu the most important thing. Daripada diri kita boleh jana pendapatan. Contoh, saya boleh mengajar usahawan. Jadi kemahiran yang saya ada adalah untuk mengajar. Jadi saya boleh buat tuition dan pelbagai lagi. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan kena faham tentang kemahiran dan ilmu yang ada pada diri tuan-tuan dulu. Itu nombor satu. Yang nombor dua, bila dah ada benda tu, kita kena cipta minat. Minat, contohnya saya minat dalam bidang keusahawanan. Saya minat untuk jana pendapatan. Jadi minat tu create bersama dengan kreativiti yang ada pada di seorang pelajar dan juga di seorang usahawan tu. Yang ketiga, kita kena pasti trend atau juga peluang. Ini antara banyak lagi lah, tapi saya bagi 3 elemen utama yang macam mana kita boleh jana pendapatan daripada 3 benda ni tanpa melibatkan modal langsung. Ini semua melibatkan kita punya ini melibatkan kita punya apa yang ada pada diri kita sendiri. Jadi itu sebuah sikit tentang macam mana kita nak jana pendapatan. Okey, dia ada beberapa kaedah lah. Beberapa kaedah untuk kita jana pendapatan secara dalam talian dan tidak melibatkan apa juga modal. Contohnya yang paling nombor satu adalah dropship. Dropship ni di mana kita kaedah yang pertama dropship. Dropship ni kita ada minat, kita ada produk. Kita minat untuk cari produk tu dan kita negotiate dan kita hanya jual produk tu. Tuan-tuan kena ingat, sebab dalam online orang akan bayar dahulu. Jangan risau, orang akan bayar dahulu dan kita akan dapat duit dahulu dan kita beli. Tapi amanah tu ada kat kita lah. Okey. Jadi dropship tu kaedah macam tu. Dalam bahasa biasanya you ambil produk, you ambil commission dan you jual. Kat mana you nak jual adalah platform-platform secara percuma, iaitu Facebook, Instagram, Twitter and so on. Itu antara kaedah dia. Nombor satu, teknik dia adalah teknik dropshipping. Saya rasa di Sabah banyak. Semasa saya mengajar di Sabah ni, produk di Sabah adalah produk-produk yang berasaskan nature, berasaskan produk yang berada di Sabah. Contohnya sarang burung and so on. Jadi benda tu boleh jadikan dropship. Kaedah dia, tuan-tuan hanya pergi jumpa usahawan tu dan nego harga dan tuan-tuan jual. Walaupun dapat dropship ni juga boleh dijual dalam Shopee. Sebab Shopee adalah percuma platform dia. Tapi produk dia tuan-tuan boleh ambil dengan kaedah dropshipping lah. Okey. Yang kedua, dropship ni yang bagus dia adalah kita baru nak mega. Kita tak pandai lagi copywriting, kita tak pandai apa pun. Kan? Dalam dropship ni kita ada satu dinamakan dropshipper, kita punya lead. Kita punya lead, dia akan buat satu group, dia akan kongsi copywriting and so on. Kita just copy, edit nama kita sahaja. Dan kita share. Dan kita boleh jana pendapatan melalui dropshipping. Dan dropship ni saya telah praktiskan pada student saya pada tahun lepas. Hanya menjual kambing perap saja, dia boleh jana pendapatan sebulan sebanyak RM5,000. RM5,000 dalam kaedah dropshipping sahaja. Okey. Itu antara benda-benda yang kena tengok trend lah. Trend sekarang ni makanan lah kan. Jadi trend. Okay, yang kedua, yang ni yang saya buat dan saya laksana sekarang ni adalah set up your project using database. Yang ni paling champion sekali. Kan, di mana masa zaman tu 2016 saya laksanakan, di mana saya buat satu kaedah nama dia Google Form. Sekarang Google Form dah quite popular lah, digunakan oleh semua student kan. Pada zaman 2016 tu tak ramai lagi yang guna Google Form. Tapi Google Form ni saya collect data, saya collaborate dengan seorang artis lah. Seorang artis tu tak popular, tapi dia ada follower dalam Instagram dia.
Apa yang saya buat satu copywriting. Siapa yang ingin menjadi agent kepada artis tersebut, saya minta dia post, dan orang akan isi Google Form. Apa yang saya dapat dalam Google Form adalah nombor satu, data yang pertama, nombor telefon. Data yang nombor dua adalah saya dapat email. Nombor tiga saya dapat nama dan juga saya dapat jantina. Okay, 4 benda tu saya dapat dan saya follow up balik. Kita dapat 5,000 permohonan untuk jadi agent dropship untuk satu produk ni lah. Dan kita tak boleh ambil 5,000 sebab kita tak boleh nak kontrol. Jadi kita ambil 1,000 orang darab dengan RM100 perlu dibayar yuran dropshipping. Jadi modal permulaan bisnes saya dimulakan di situ. Dan saya dapat 100,000 untuk memulakan perniagaan bersama dia. Tapi saya jagalah ejen lebih kurang 1,000 ejen tu lah. Itu tak ada modal. Modal sebab kena ingat dalam digital ni, dalam online ni, orang akan bagi kita duit dulu. Tapi amanah tu kat kita. Itu yang kita kena jaga, integrity. Alright. Yang ketiga, affiliate. Affiliate ni saya tak boleh nak jelas lebih lanjut. Tetapi affiliate ni telah dijalankan oleh Amazon ataupun eBay pada dululah. Ini saya rasa Shopee pun ada, Lazada pun ada. Affiliate ni adalah salah satu program yang di mana konsep sharing saja dan orang beli dan kita dapat komisen lah. Saya tak boleh affiliate, nanti kita terang lebih lanjut lagi sebab dia lebih dalam lah. Okay. Another teknik ataupun kaedah yang kita buat yang tuan-tuan, yang adik-adik boleh jana pendapatan tanpa melibatkan apa juga modal, nama dia Key Opinion Leader. Yang ni buat trending nowadays, nama dia KOL. Key Opinion Leader ni siapa dia? Dia adalah orang yang kalau kita buat pernah tengok tak CJ Wow Shop? Okay, orang yang bercakap untuk menjual produk dalam konteks online ataupun digital, itulah satu kerjaya yang baru, yang boleh bercakap, yang boleh jual. Setengah jam produk owner akan bayar lebih kurang RM15,000 lah untuk Key Opinion Leader sahaja. Nampak? Menggunakan kemahiran yang ada ialah kemahiran bercakap dan juga kemahiran interface yang kita ada lah. Nampak, kita tak melibatkan modal tapi yang kita ada. Key Opinion Leader ni, kalau siapa yang berminat, kita ada satu program yang kita collaborate di bawah Penjana Mara. Kita collaborate dengan AirAsia ataupun di bawah Live Mogo yang kita akan train jurucakap lah KOL ni untuk menjadi, sepatutnya kita turun ke Sabah itu masa penjana tapi tak sempat sebab PKP. InsyaAllah lepas ni kita akan turun di Sabah, kita akan cari kalau ada daripada pihak UiTM, saya open hari ni, saya bagi kat Cik Faris, saya bagi kat Cik Ghazali, carilah 2 atau 3 orang, bagi nama kat saya, kita train KOL lah secara percuma tanpa bayaran. Alright. Jadi itu antara KOL lah. KOL ni adalah one of the potential career in future lah. Jadi itu antara contoh-contoh dia. Lepas tu teknik yang kedua adalah, teknik seterusnya YouTuber. YouTuber ni saya tak boleh cakap lah. YouTuber ni you kena main content, you kena at least you ada kamera saja. At least you ada handphone yang ada kamera. It's okay. Dan sebab yang the most important thing dalam YouTuber ni adalah your skill and your content. This is very important things lah. Sebab YouTube akan bayar memang based on kita punya view kan. Sebab tu ini antara konten-konten, sebab tu digitalization ni yang saya cakap ni adalah konten-konten yang tidak melibatkan modal, semua melibatkan kita punya skill sahaja dan juga tools yang ada dekat kita. Right? Seterusnya YouTuber, kita tahu YouTuber. Lepas tu dia ada social media influencer. Social media influencer ni bermaksudnya dia tak pandai bercakap tetapi dia pandai menulis. Dia pandai menulis, dia pandai tangkap gambar, dia pandai shoot gambar. Itu pun boleh jana pendapatan sebab faham berapa ratus, 200 satu copywriting orang akan bayar lebih kurang plus minus 150 ke 300 ringgit satu copywriting dalam simple saja. Itu how to make money tau. Skill yang you ada, you generate income, you learn macam mana nak belajar benda ni. Pihak MDEC ada, pihak MARA ada, pelbagai orang ada bagi khusus secara percuma sekarang ni. Jadi ambil opportunity ni sekarang ni bila berlaku pandemik COVID-19 ni, ramai orang dah menjalankan ataupun agensi yang menjalankan program secara percuma, especially untuk bina 2 benda. Di bawah KPT pun kita ada entrepreneurship and kita ada kerjaya. Okay, jadi itu antara opportunity yang berlaku pada selepas COVID-19 ataupun semasa COVID-19 ni lah.
Okey, ni cabaran di era COVID-19. Tapi saya menganggap COVID-19 ni adalah satu benda yang positif lah. Positif kepada kita. Contohnya kalau negatif dia, kita tahulah ramai akan hilang punca pendapatan sebanyak 95%, 5.2% usahawan terkesan dengan COVID-19 ni. Lepas tu permintaan pun makin kurang dan kemerosotan ekonomi dunia itu normal. Kan kita dah tahu itu standardized. Okey, tapi apa yang positif yang berlaku adalah bila kerajaan wujudkan nama dia Plan Jana Semula Ekonomi ataupun Penjana, dibagi kepada berbagai agensi termasuklah MARA untuk bantu especially pelajar, especially young generation dan juga usahawan dan juga orang yang ingin mencari pekerjaan. Jadi banyak inisiatif yang telah dilaksanakan oleh agensi-agensi especially MDEC, MARA, HRDF dan juga Perkeso untuk bantu pelajar-pelajar dan juga usahawan-usahawan di luar sana untuk mencari peluang-peluang untuk membangunkan semula ekonomi dan juga family dia. Okey. Lepas tu apa yang cabaran yang berlaku adalah bila berlakunya COVID-19 ni, boleh dikatakan 90% kita dah berubah ke arah digital. Kan? Jadi ke digital ni nak tak nak kita kena buat digital. Tak kisahlah dah buat whatever dalam bidang education ke, dalam bidang keusahawanan ke, dalam apa juga bidang, semua kena berubah secara drastik kepada digital. Jadi ketersediaan kita ke arah digital tu masih lagi tercari-cari. Kan, especially line telefon dan sebagainya lah kan. Jadi itu antara cabaran-cabaran yang kita akan hadapi, tapi kita akan guna dia sebagai satu peluang untuk kita jana pendapatan kita lah. Okay, last sekali, peluang pekerjaan dan perniagaan dalam norma baru. Sebelum ni kita rasa kalau kita nak beli barang, kita kena pergi kedai tu, kita beli, we will purchase that item on that shop. Tetapi sekarang ni kita dah boleh beli secara online. Kita boleh beli secara online, kita boleh beli secara secara dalam talian dan sebagainya untuk jana pendapatan lah kan. Okey, jadi itu antara peluang-peluang lah yang kita dapat dalam cabaran COVID-19 ni. Okey, tak banyak pun pelbagai inisiatif lah yang dilakukan oleh pihak usahawan secara percuma. Antaranya di bawah inisiatif Penjana sendiri, kita tahu banyak, tuan-tuan boleh cari dalam website, carilah type je Penjana, banyak program-program yang akan tuan-tuan nampak dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan maupun pelbagai NGO untuk bantu masyarakat. Yang kedua, di bawah inisiatif MDEC iaitu e-usahawan. GLOW adalah satu program di bawah MDEC juga untuk gig workers, pekerja gig, dan juga pelbagai lagi agensi-agensi yang akan buatlah NGO dan sebagainya, pelbagai inisiatif yang telah dijalankan. Inisiatif ni kebanyakan dilakukan secara percuma dan dia bantu untuk kita jana pendapatan kita. Dia bukan kita kena bayar, secara percuma kebanyakan lah. Okey, ni saya nak terang sikit lah, sebut sikit tentang apa yang saya ada. Tadi kita dah terang tentang kaedah ataupun tips-tips peluang-peluang yang kita boleh jana pendapatan dalam digital secara percuma, tidak melibatkan kos yang banyak. Sekarang ni betul ke arah ada juga inisiatif penjana, program-program yang sesuai dengan tuan-tuan dan perempuan kan, kaedah-kaedah dia. Now saya bercerita tentang nombor satu lagi adalah what is happen in future in IR 4.0 and IR 5.0 is called as gig platform or gig economy. What I do is I get my first platform so called is economy for the Tibet purpose. Tujuan dia bila saya wujudkan platform ni, nombor satu, saya dapat wujudkan satu peluang pekerjaan lah. Peluang pekerjaan maksudnya ni fokus dia kepada usahawan yang buat aircon lah ya. Okay, bila saya buat wujudnya peluang pekerjaan, jadi orang akan boleh bekerja di bawah satu platform. Yang kedua, peluang perniagaan. Nombor tiga, dia ada pasaran yang luas sebab bila kita berada dalam satu kapasiti data yang cukup banyak, macam Shopee ada tadi lebih kurang dalam berapa puluh juta, ASA ada lagi berpuluh juta. Jadi sama juga dengan platform yang kita dapat, kita boleh control the market based on data that we have lah. Another hand is kita increasing on our skill lah. Dan if you want to increase atau you want to find another skill, sekarang ni you dalam bidang contohnya business tadi,
Now you have to find another skill in the future. You have to attach with other skill, whichever in TVET or non-TVET. You have to, you must have another skill in the future to create and to earn money lah. And especially dalam peningkatan kemahiran, especially di Sabah. Sabah ni bila kita dah buat sikit tinjauan di Sabah, the most problem, the most things business that must be created in Sabah is dari konteks supplier lah. Saya tengok supplier tak banyak, bahan mentah tak banyak dan sebagainya lah. Then you have to find that opportunity to create something dekat Sabah untuk jana pendapatan lah. Dan lepas tu dalam my platform juga, I create a lot of ecosystem lah, tapi ni saya bagi dalam bentuk konteks yang lebih simple lah agar difahami. Okay, jadi apa yang saya buat dalam platform ni, ini antara 5-6 elemen yang saya wujudkan, especially on developing, on creating a job and opportunity on the business lah, especially the focus on earning money for ourselves and for our family. Alright. Okay, ini ada beberapa lagi, banyak lagi yang freelancer sebab in futures job kaedah bekerja ni dah berbeza. We are in different way. Maksudnya sebelum ni kita belum pada zaman saya kita duduk satu tempat dan kita kerja. In the future akan datang banyak freelancer ataupun seorang tu boleh bekerja dengan 5 syarikat. Jadi itu antara what in the future will happen in the future lah. Apa yang berlaku di future, itu yang akan berlaku lah. Kan? Jadi contohnya sekarang ni kita ada pekerja. Contohnya zaman saya hanya dapat jual dalam asrama dan so on, dekat kampus dan sebagainya. Tapi zaman tuan-tuan dan perempuan dah boleh jana pendapatan melalui platform-platform yang telah diwujudkan secara percuma. Contohnya become a Grab driver. Ada juga orang jana pendapatan melalui Grab driver. Be a pet cabbage. Ni siapa yang peminat kucing, dia boleh jaga haiwan, servicing lah, banyak boleh servis. Lepas tu kalau kita buka dalam apecoin.my, apecoin.my ni kita guna handphone kita saja, kita share, kita dapat duit lah daripada content yang kita share. Macam ni, macam saya cakap, freelance writing, answering survey, become a go-getter and do side gig. A lot of opportunity yang sekarang ni, yang ni saya tunjuk ni adalah yang percuma, yang tidak melibatkan banyak benda dan hanya melibatkan skill yang ada pada diri kita sahaja. Okay. Ni saya tunjuk sikit lah. Ini antara contoh YouTuber yang boleh jana pendapatan I think around sebulan lebih kurang 39.3 USD kan, yang boleh jana pendapatan. Ini antara konten contoh saya bagi Samir Shazali lah. Samir Shazali ni dia create a YouTube. Sebab nak create YouTube channel adalah percuma sahaja. You have to create, the most important thing is your idea and your content, what you want to drive in YouTube. Especially macam saya boleh bagi idea, di Sabah ni banyak benda boleh review, especially tempat pelancongan and makanan-makanan dia, tapi tak ramai lagi orang boleh buat lah. Jadi kalau you have that intention to do that things, saya cadangkan apa salahnya kalau wujudkan YouTube channel untuk jana pendapatan secara atas talian lah. Ini semua percuma, pendaftaran and so on, and creating all the channel is free, and you must try and you know lah. Dan contohnya kalau nak tengok lagi konten-konten berapa orang yang jana pendapatan ni, boleh cari dalam platform-platform yang bersesuaian lah untuk kita tengok yang data-data yang bersesuaian. Okay, last kali untuk kita nak start up lah, sebab ni berkaitan dengan perniagaan ataupun earn money kan. Tips untuk startup ni, nombor satu, kita kena ada knowledge lah. We have to find that knowledge. Now knowledge sekarang ni banyak diberi oleh pihak kerajaan dan sebagainya, secara percuma saja. Lepas tu kita kena tengok demand juga. Kita good demand is because of we are looking for the blue ocean strategy lah, rather than red ocean strategy. Jadi kita tengok apa yang menjual, apa yang kita tak boleh jual, kita kena tengok demand. Lepas tu kita tengok platform yang bersesuaian. Kalau Shopee tu tadi saya dah try, betul kata Cik Firdaus, Shopee ada satu platform yang cukup besar sebab dia ada data yang cukup besar kan. Saya pun boleh jana pendapatan dalam Shopee pun.
Okay, lepas tu kita ada problem, kita tengok apa masalah dan kita create opportunity, kita tengok trend dan kita tengok the most important thing, we have to know the technology lah. Sekarang ni dulu kalau kita nak niaga, kita tak perlu pun tahu teknologi apa yang kita patut tahu. Tapi sekarang ni we have to know the technology embedded with our service and our business, also our product. This is very important to start up our business, to earn something that we have, kita kena try lah, kena dapatkan. Semua ni adalah tips-tips untuk startup, untuk kita mulakan perniagaan kita lah. Okay, macam saya nak berkongsi sikit lah sebelum saya nak akhiri kita punya sesi ni. Okay, saya diberitahu oleh satu agensi untuk bantu bagaimana kita nak tukar peniaga tepi jalan, peniaga kuih tepi jalan kepada usahawan ataupun jutawan yang cukup hebat, yang sebelum ni jana pendapatan sebulan RM100 dan boleh jana pendapatan sekarang ni sebulan lebih kurang RM40,000. The most simple thing is saya hanya guna email sahaja untuk dapatkan pendapatan ni. Macam mana saya buat? Saya create satu Google Form untuk tempahan kuih sarapan pagi setiap pagi dibuat kepada suatu syarikat. Kita pergi ke HR department dia, kita minta dia blast kepada semua staff dia. Tuan-tuan kena ingat, sebab kebanyakan email daripada company ni, kebanyakan staff dia akan buka. Konten dalam email tu mengatakan bahawa dia menawarkan servis secara percuma, servis sarapan pagi RM3 satu hari dan sebulan lebih kurang dalam RM36 lah, plus minus macam tu lah kan. Kita ambil RM100 lah, kita nak kiraan. Lepas tu yang tempah dekat dia lebih kurang dalam 500 orang dan times dengan berapa ringgit yang dia dapat tu, dan secara automatically dia akan dapat pendapatan ataupun dia dapat income tu awal. Sebab dalam online orang akan bayar dahulu baru dia buat, betul kan? Sebab tu bila data yang dia dapat dan orang dah masuk duit ke dia, baru dia buat produk atau beli raw material dengan harga yang lebih murah dan dia hantar kepada setiap servis dia hanya hantar sarapan pagi ke setiap meja di sebuah syarikat. Jadi dia buat benda tu hanya menggunakan platform email dan juga kaedah data yang diperolehi lah. Jadi dia dapat menjana pendapatan yang cukup banyak. Jadi itu antara contoh-contoh tidak melibatkan kos yang banyak, tidak melibatkan kita boleh jana pendapatan dengan quite easy menggunakan platform-platform yang kita ada di sekitar kita lah. Dan last sekali saya nak tunjuk, ini adalah contoh enterprise AI company yang akan datang is 2020, akan datang banyak lagi. Ini bukan di Malaysia, ini adalah luar negara. Malaysia now starting to grow with that thing. It's called enterprise AI company. Banyak lagi yang kita kena belajar dan this is the future. Saya bercakap this is the future, apa yang akan berlaku di masa akan datang lah. Okay, ini juga AI syarikat yang berada di overseas lah ataupun di luar negara. Jadi we are looking for that thing. Kita try dalam proses untuk mencari apa yang terbaik untuk laksanakan macam ni juga di Malaysia sebagai startup company as dalam bidang AI lah. Okay, dan sebelum saya nak akhiri ni, saya nak berpromosi bahawa kalau insyaAllah tahun depan kalau ada rezeki, kita akan bawa program penjana Kerjaya Mara ni akan dibawa ke negeri Sabah, sebab kita punya pengurusi Mara pun berada di Sabah. Kita akan bawa ke Sabah untuk bantu sahawan-sahawan di Sabah dan juga masyarakat di Sabah untuk jana pendapatan dan juga create peluang pekerjaan dan juga peluang perniagaan lah. Jadi sering-seringlah tengok webpage ataupun Facebook TVET Mara dan juga Facebook ataupun website Penjana Kerjaya Mara. Dalam tu banyak information yang kita bagi, especially untuk bantu belia-belia ataupun golongan B40 untuk join program kita untuk jana pendapatan, especially yang terlibat dengan yang terkesan dengan COVID-19 ni lah. Okey, itu saja saya rasa untuk saya punya sesi. Jadi saya serahkan balik kepada moderator lah, Cik Faris. Minta maaf kalau ada terlebih masa sikit. Tapi itu saja. Terima kasih Cik Faris.
Baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Syukran di atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Beliau banyak berkongsi mengenai peluang platform dan juga memaklumkan kepada para kita punya usahawan dan mungkin yang baru mau mula perniagaannya lebih kepada beralih kepada teknologi ataupun digital platform. Okay. Beliau juga kongsi mengenai TVET expert yang diasaskan, ya. Dan maka dengan itu berakhirlah sudah kita punya sesi webinar untuk hari ini. Kita sudah selesai dengan dengan perkongsian daripada kedua-dua penceramah. Dan seterusnya kita akan ke sesi soal jawab. Okay. Jika anda mempunyai sebarang soalan yang ingin ditujukan kepada penceramah, anda boleh unmute anda punya mikrofon. Ataupun kalau yang malu-malu, ya, anda boleh kongsi soalan anda di chat box aplikasi Zoom. Ya. So kita bagi masa sikit dekat kita punya penceramah untuk tarik nafas, relax untuk menjawab soalan-soalan daripada penonton. Saya rasa mungkin ada soalan, cuma mungkin orang tengah ni. Kita tengok dulu sekejap, ya. Okey. Kalau ada soalan boleh unmute ataupun kongsi soalan anda di chat box, ya. Okey. Tiada soalan from the participant, audience, penonton. Jangan malu-malu sebab ini adalah peluang yang terbaik sebab kita ada daripada Shopee, ya. Shopee rakan industri yang memang sangat popular dan juga kita ada Encik Syukran, ya, di masa trainer untuk e-usahawan. Dan saya percaya ramai di sini mungkin pelajar dan juga bekas graduannya. Tanya soalan, ambil peluang kalau ada. Alright, kita buka sesi soal jawab. Jangan malu-malu guys, kita sama-sama dari UiTM. Belum UiTM, ha? Okay. Yes, saya. Okay. Okay, sementara menunggu. Okay. Alright. Okay, siapa tu? Saya Nadira. Nadira, okay. Teruskan. Nadira. Saya ada soalan lah untuk Encik Lokman dan juga untuk Encik Syukran Jamil kalau boleh. Tapi ini untuk Shopee account. Sebab bila kita nak jual dekat Shopee, kita akan tengok ramai sangat seller yang jual benda yang sama. So macam mana kita nak macam mana kita nak make our account tu macam different yang boleh attract buyers. I see. Okay. So thanks Nadira for the questions. It's a good one. Obviously, that is the popular question lah that I always receive from everyone yang nak tanya pasal Shopee ni. So basically, first thing first, apa yang Nadira kena buat is that you kena sentiasa promote you punya account. Make your shop presence tu aware by everyone lah. So macam mana is that you can always promote through your social media apa semua. That is the obvious number one thing lah that you need to do. Okay, and then the second thing is that di dalam Shopee kita ada pelbagai marketing tools that you can use. And then if you want to make your shop visible, maybe you can opt for learn about Shopee ads. Just like how Google ads apa semua tu, macam tu juga konsep dia dengan Shopee ads is where you buy keywords related to your shop, related to your products apa semua. I don't know how to explain because I'm not expert about it. But this one kita ada kelas yang you can daftar and attend about Shopee ads apa semua. And then also I think apart from Shopee ads, you can use Shopee Live ataupun Shopee Live lah, Shopee Live stream. You always do Shopee Live and ni lah to attract your potential buyer into your shop. Okay, I hope I answer your question. Okay, saya tambah sikit Encik Lokman. Untuk Nadira, dia ada dalam setting for shop ni, dia ada boost now, boost post. Boost post ni secara percuma. Boost post ni dia akan berlaku setiap 5 minit, di mana kalau Nadira selalu tekan boost post, dia akan berada di atas. Itu satulah. Another one is dalam Shopee ni kalau nak buat strategi dia, gambar kena menarik. Copywriting maksudnya dia punya title tu kena menarik.
Jadi dia akan jadi, kita akan berada di atas lah. Another one is especially for the Shopee ads lah. Shopee ads kalau buat memang berada, tuan akan berada di atas lah. Itu senang untuk dicari lah. Okay. Okay, terima kasih. Thank you. Okay, terima kasih Nona Dira. Okay, kepada yang lain boleh. Okay, kita ada soalan daripada Encik Suhaili Bakrin. Soalan dia, how to attract other segment of customer or user, especially those who are not really tech savvy. Ya, mungkin boleh bagi jawapan komen daripada ya. Silakan. Ya, mungkin Encik Syukran dengan Encik Luqman boleh. Saya. Okay, how to attract other segment of customer user, especially those who are not really tech savvy. Okay, macam mana nak attract segmen customer ni? Nombor satu adalah, macam saya cakap lah, dalam digital ni dia ada beberapa platform dan setiap platform dia ada segmen customer dia. Contoh saya bagi dalam Instagram, kebanyakan yang berada dalam Instagram ni umurnya 25 sampai 35. Dan yang berada dalam Facebook sekarang ni, yang umur antara 35 sampai 60 ke atas. Dan jadi wherever platform yang kita nak jual barang ni, kita kena tengok kita punya customer ni berada di mana. Kalau kita nak jual macam umur yang dah old school ni, kebanyakan dia banyak main dalam Facebook. Paling mudah WhatsApp je. Itu dia orang semua ada. Itu platform. Tech savvy, WhatsApp saya rasa semua boleh tahu dan semua tahu lah. Platform itu antara salah satu segmen customer. Kita kena kenal pasti di mana mereka berada. Nombor dua, mengikut pemahaman saya, macam Colin Asmi Izzal, mengikut pemahaman saya sebagai dropshipper, saya akan menjual produk online, right? Jika saya adakah saya patut beli produk tu atau lalu membuat promosi? Okay, good question Colin. Benda simple. Untuk dropshipper, dia ada beberapa pemahaman lah. Tapi yang paling penting dia ada, Hello? Sorry. Okay, dia ada pemahaman dalam dropshipper ni, dia ada dua kaedah. Colin boleh pergi negotiate dengan owner kan. Ada yang owner kena bayar pendaftaran, ada yang tak perlu bayar pun. And especially kalau di Sabah tu, contohlah kita ambil amplang kan, kopok amplang kan. Jadi kita pergi kat tu, kita ambil dengan harga yang murah dan kita jual dengan harga yang mahal sikit. Even though kita boleh juga letak dalam Shopee pun kan. Jadi benda tu kita kena faham dari segi costing. Kita kena kira costing. Sebab nak bercakap dengan dropshipper ni, dia mengingat costing saja. Dan promosi, Colin boleh jual, boleh cari mana-mana dropship yang cukup power lah. Tapi bagi saya, cari dropship yang dah ada well known, yang ada dalam platform social media yang dah power. Kita just copy dia punya copywriting and share. Itu quite easy lah. Okay. Encik Luqman ada nak tambah? Ya, mungkin Encik Luqman boleh tambah sikit. I think in terms of my experience for Cik Suhaili punya soalan tu, macam mana dia cakap, based on my experience, I think those yang memang tak berapa nak tech savvy tu, dia usually creative in what sense? Creative in, walaupun dia orang tak berapa nak tech savvy pun, tapi they will ask from like macam mak ayah kita yang dah old school apa semua tu, yang tak berapa nak tech savvy apa semua tu, they will ask us to buy on behalf of them. That is from Shopee punya perspektif lah. I think itu je kot yang based on my experience yang I pernah handle this kind of clients. Alright. Thank you Encik Luqman dengan Encik Syukran. Okay, kita ada soalan lagi, ada satu sini. Dia cakap from Kenny. Sebagai dropshipper, adakah saya perlu mendaftar apa-apa lesen seperti SSM? Mungkin Encik Syukran boleh. Terima kasih. Bagus, soalan yang bagus daripada Kenny. Adakah saya perlu mendaftar SSM? Jawapan bagi saya, daftar. Sebab sebagai pelajar, kalau Kenny masih pelajar lah sebagai pelajar, kita ada SSM, ada satu inisiatif 1P. Satu pelajar, satu perniagaan secara percuma. Yang penting dapat surat tawaran, surat kelulusan daripada UiTM sahaja. Bagi SSM percuma selama 1 tahun. Alright, itu kerana. Tapi untuk dropshipping ni dia ada dua kaedah. Kenny kena buat keputusan. Kalau nak daftar SSM, in the future you have a lot of opportunity lagi.
dimasukkan dalam Shopee pun you quite easy sebab you ada SSM. Sebab daftar SSM sekarang ni tak jadi masalah, dah boleh daftar dalam online. Even though banyak juga inisiatif yang kita dapat tau, especially baru ni kita dapat pun daripada kerajaan RM3,000 kan sebab ada SSM tu lah. A lot of opportunity will come if you registered your company lah ataupun your business. Itu saya punya penjelasan sikit lah kepada Kenny. Okey, alright, terima kasih Encik Syukran. Okey, setakat ni belum ada lagi soalan. Okey, cuma saya pun nak bertanya juga kepada Encik Syukran dengan Encik Lokman. As we know that sekarang ni pandemik kan, this COVID-19, kita punya kawan-kawan rakan-rakan industri di pelancongan yang menjalankan pendidikan pelancongan ini banyak terkesan. Sebab satu, kita tidak menerima pelancong luar, dan juga pada masa sama kita di domestik, pelancongan domestik juga terhad sebab kita berada di PKPD, dan pelancongan ni dia besar dan one of the unique tour kan, so kita pelancong ataupun consumer tu dia perlukan dia akan main dengan senses dan perlu nampak benda tu dekat depan. So what is your macam opinion ataupun something that you can advise to our friend, sebab banyak yang mungkin dah stop dorang punya business untuk sustain lah dekat ke sektor yang dorang ni lah. Yeah, maybe you can share your thoughts ataupun your opinion, Encik Syukran dan Encik Lokman, both of you, yeah. Alright, thank you. Okay, saya cakap dulu Encik Lokman. Okay, terima kasih pada Faris. Okay, Cik Faris ni sebab baru ni saya dah dilantik oleh pihak MDEC untuk bantu Langkawi. Langkawi kita tahu adalah one of the industry dalam bidang pelancongan ataupun agriculture ataupun tourism. Jadi saya pergi Langkawi dan we make quite quick survey dalam bidang tourism ni selama 3 bulan. Dan kita kena pasti bahawa sektor pelancongan memang amat terkesan dengan COVID-19 ni. Apa yang diorang buat di sana dan apa yang kita cadangkan dibuat di sana adalah, nombor satu, kita akan minta dia ubah business model. Business model maksudnya sebelum ni dia buat kereta sewa, untuk dapatkan tempahan, betul. Dan orang datang, orang sewa, orang naik. Sekarang ni kita buat dalam konsep pre-order. Akan datang, you nak datang ke tempat ni, you kena beli kupon and so on, dan kita akan bagi diskaun lah. Itu one of the strategi. Sebab saya tak nak saya bagi cadangan tourism tak boleh ditutup kan. Sebab banyak inisiatif-inisiatif yang kita akan bantu di segi tourism. Nombor dua, dari segi dia kena banyak review dalam YouTube ataupun banyak review dalam digital. They have to review sebab setiap kali review buat email dalam YouTube pun dia akan gain money on that thing. Itu yang kedua. Yang ketiga, they have to create their own craft maksudnya craft tangan. They have to find their product. Contohnya kalau sebelum ni di Langkawi dia jual minyak gamat tau kan. Dia jual minyak gamat, dia macam mana dia nak buat minyak. Selalunya orang datang ke sana untuk beli minyak gamat. Tetapi sekarang ni dia create satu benda ataupun sabun ke minyak gamat ke, dia jual dalam Shopee and so on. Itu yang dia orang boleh bantu dalam kaedah tourism. Sama juga di Sabah. Di Sabah ni kita tahu Sabah adalah satu tempat memang cantik untuk dilawati. Tapi nak tak nak, they have to find the local product. They have to find the local product and support the local product. This is very important. And sebab tourism people, they are quite familiar dengan macam mana nak tarik pelancong di luar negara. Sebab people keep buying on online, keep buying kan, Shopee and Lazada and so on lah, banyak benda. Tapi how kita nak bantu tourism industry melalui local product and also macam saya cakap tadi lah, platform-platform KOL dan sebagainya untuk dia orang jana pendapatan lah, especially on tourism lah. Okay, itu saja sedikit tentang maklumat yang saya boleh bagilah. Sebab ada panggilan daripada bos kat depan ni. Okey. Apa? Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Ya. Cik Lokman boleh komen sikit?
boleh jawab Okay. soalan tadi. Terima kasih. Right. Thank you, Encik Faris. So I think from Shopee punya perspective, I think like myself as a brand acquisition consultant, I approach like macam fashion designers apa semua tu sebab they have their own punya connection apa semua tau. So like recently like macam I connect dengan Tom Abang Selfie. So Tom Abang Selfie kan dia ada punya connection apa semua. So we have discussed lah a few kinds of initiatives that we can help, like we house like macam kita connect lah dengan all those affected fashion punya sellers apa semua tu yang memang banyak terlibat dengan tourism industry. So apa ni lah kiranya nanti kita akan buat macam satu campaign lah untuk diorang. But then I'm not sure yet when it will be commenced. But that is one of the initiative. Like ada you know, we won't focus only on fashion saja sebab you know this industry is not focused on fashion saja, tapi ada lagi kategori lain yang affected juga. So that would be one of the inilah yang apa kita boleh buat pun macam apa memang kita akan buat campaign lah seperti you can find it open the Shopee apps and then click on the Buy Malaysia punya campaign tu. Dekat situ kita ada pelbagai government government link punya campaign lah yang kita dah buat macam PUNB, macam dengan Kerajaan Negeri Selangor, dengan Kerajaan Negeri Penang, apa semua kita dah buat. So those campaigns where we have kita akan masukkan lah all the states punya sellers into that campaign. Okay. Okay, thank you so much to Mr. Lokman. Last question. I think this is the last question for this session. Sebab saya tahu Encik Lokman juga pasti akan balik kerja dan Encik sama dengan Encik Syukran. Ada satu soalan last daripada Encik Colin Jackson. Jika saya penjual di Shopee yang berasal dari Malaysia, adakah produk yang saya jual itu dilihat ataupun boleh dibeli oleh pembeli dari luar negara ataupun hanya dalam negara kita saja? Encik Lokman, I think it's for you. Thank you. Right. Thank you, Colin, for the questions. Okay, so first of all, you guys need to aware that if you guys open an account in Shopee Malaysia, that only focus on Malaysian market saja. Okay, but we have one program that we call as Shopee International Platform. So basically, kalau you dapat that invitation, basically we if you agree to it, we will open you punya Shopee Malaysia punya account into Shopee Singapore punya account. So basically you punya account tu akan visible lah to Singapore punya market. That is one of the program lah yang kita ada so far. Kita akan buka yang daripada Malaysia punya platform into Singapore punya platform. So Shopee Singapore punya buyer boleh nampak lah you punya kedai tu nanti and then beli. Okay, thank you so much Encik Lokman. Alright, I think that's all untuk hari ini. Okay, dan just now saya ada share satu link borang kehadiran dan e-sijil webinar yang anda boleh isi. Alright, saya student dan seller si Shopee, saya mau tanya Mr. Lokman, how is it? There's one question juga daripada ini. Is it you want to entertain the question? Dekat mana? Soalan tu? Okay. There's one question kejap. Is from Julia Abdul Hatim. Saya student dan seller di Shopee. Saya mau tanya kenapa bila saya post barang ke Semenanjung free shipping hanya cover separuh. Contoh JNT 1 kilo RM12.72, shipping ke Semenanjung tapi potong 4.66 saja. Mungkin saya akan share soalan ni dekat platform ya. Last question lah. Lepas ni kita akan, dan kalau ada soalan lain mungkin para penonton boleh berhubung ataupun foto Facebook ke Encik Syukran dengan Encik Lokman. Okay, tu soalan dia Encik Lokman. Okay, so basically in this free shipping program, kita ada dua jenis dua jenis konsep lah. In Semenanjung, kalau if the seller is in Semenanjung, dia punya and hantar dekat Semenanjung,
the apa cakap coverage of subsidi free shipping tu akan up to 5 kg. Tapi untuk daripada Sabah dan Sarawak only up to 1 kg saja. After that apa ni the rest of it, the balance of it kiranya buyer tu yang akan kena bayar. Itu konsep dia. So basically buyer tu kalau dia nak enjoy free shipping fee, if the buyer is in Semenanjung, they need to spend a minimum of RM40 and then up to 5 kg. That is in Semenanjung. Tapi kalau daripada Semenanjung nak hantar ke Sabah Sarawak ataupun Sabah Sarawak nak hantar dekat Semenanjung, dia punya berat barangan tu is up to 1 kg sahaja. I'm not sure why, tapi itu memang dia punya SOP from Shopee lah untuk free shipping program tu. Okay, I hope that answer the question. Okay, thank you so much to Encik Lokman dan juga Encik Syukran. Alright. Dan maka dengan itu berakhir sudah kita punya sesi webinar hari ini, iaitu topik perniagaan tanpa modal, dan I believe memang banyak yang dikongsikan oleh Encik Muhammad Lokman, Encik Syukran. Terima kasih, dan terima kasih diucapkan kepada semua para penonton yang hadir, bukan sahaja daripada UiTM, kita juga ada rakan daripada IPT lain, ya. Dan diharapkan perkongsian hari ini banyak membantu, terutamanya kepada yang baru yang memulakan perniagaan lah, ya, kepada para pelajar, kepada alumni, dan juga mungkin kepada saya juga, mungkin saya ada intention untuk hobi untuk selling things, ya. Ya, oleh itu ya, terima kasih diucapkan kepada semua, dan saya akhiri sesi ini dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Thank you Encik Lokman, Encik Syukran. InsyaAllah kalau ada rezeki for the next session lagi. Thank you. Thank you to Mas Met.